Azmio Channel. So hari ini saya mau bawa dua kisah seram asrama berhantu. So sebelum saya mulakan cerita ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu amat bermakna bagi saya. Dan kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh kirim ke link ke email yang ini. Okay guys, without any further ado, let's get into the story. Kisah yang pertama ini, cerita dia pasal kisah hantu di hostel sebuah university Tampatan. Ya guys, Tampatan. Jadi cerita ni taklah seram sangat sampai hantu tu mau tunjuk muka, tapi kira macam cara halus lah, dan membuatkan sebuah cerita itu menjadi suspense. Cerita pendek ini, benda ni berlaku kat hostel perempuan. Masa tu girlfriend kawan aku baru balik discussion. Biasalah budak you kan. Malam tu roommate dia tak ada buat assignment dengan kawan-kawan dia yang lain. Dia tak kisahlah dengan sebab dah biasa kan kena kasih tinggal-tinggal. Jadi entah kenapa malam tu dia terasa mengantuk sangat, padahal waktu tu kira masih awal untuk dia tidur. Dia tidur kat katil tingkat atas. Dia tidur yang katil jenis double decker, yang 2 tingkat itu. Biasanya kalau dalam bilik tu dialah operator telefon, sebab biasanya ramai yang tukang telefon dia. Petang tu dia adalah buat panggilan. Okey ja. Esoknya bila dia bangun, dia tengok atas meja genggam telefon tu telah tercabut ya guys. Dia ingat roommate dia tak boleh tidur sebab telefon selalu berdering. Jadi dia pergi cabutlah tu genggam telefon. Tapi peliklah juga, biasanya orang kalau nak cabut pun dia cabut wayar yang di belakang tu. Tapi ini cabut wayar genggam telefon. Antaklah dia fikir. Lepas tu roommate dia tu masuk, baru balik dia tanya, "Kenapa kau cabut wayar genggam telefon?" Kawan dia terkejut sebab dia baru balik dari bilik kawan yang satu course dengan dia. Dia tidur kat sana. Yang Mina ni terkejutlah, siapa pula yang cabut wayar genggam telefon ni. Nak kata dia tak kunci bilik diorang ni, memang tidak boleh buka dari luar. Unless kau ada kunci, nak kata dia mengigau, dia lah yang paling rajin nak angkat telefon. Lagipun takkan dia boleh terfikir nak cabut tu wayar genggam telefon sambil macam sleep walking lah. Mustahil lah. Boleh pula dia turun dari atas tu bergolek dengan tenang, ya kan? Mustahil. So benda ni sudah terjadi 2 kali dekat dia semenjak dia baru buka semester kedua ni. Kisah yang kedua. Sebenarnya aku dah lali dengan cerita-cerita seram ni, tapi untuk tetapan dan renungan kita semua, aku gagahkan diri untuk ceritakan satu daripada 1000 pengalaman ngeri. Kisah ini berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu aku di tingkatan 2 dan tinggal di asrama. Aku ni terkenal dengan sifat yang tak reti takut lah. Memang sejak kecil lagi aku telah diajar oleh ayahku untuk tidak takut pada hantu. Menurut ayahku, hantu dan syaitan ni nak pegang kita pun tak dapat, ini kan pula nak cubitkan. Itulah kata-kata ayahku yang membuatkan aku berani sehingga kini, walaupun pada hakikatnya aku seorang perempuan yang lemah lembut. Sekolah aku terletak di sebuah kawasan yang boleh dikatakan indah dan nyaman. Lagipun di situ kawasan kampung. Asrama yang aku duduki berada di dalam kawasan sekolah. Jadi senanglah untuk kami pelajar-pelajar asrama untuk berulang-alik. Kebetulan pada semester tersebut pihak sekolah aku bercadang untuk menambahkan lagi 1 blok asrama untuk menampung bilangan pelajar yang kian meningkat. Jadi setelah dipersetujui, akhirnya kerja-kerja membina pun dilakukan
bersebelah dengan blok asrama putri yang lama. Pada mulanya, pembinaan itu berjalan lancar sehinggalah suatu hari. Petang itu aku pulang daripada sekolah kira-kira jam 3 petang bersama-sama 4 kawan aku yang lain. Setelah menyalin pakaian, kami bercadang untuk bermain tenis. Ke gelanggang berkenaan, tiba-tiba kami terdengar suara lelaki sedang menjerit dan diikuti dengan dentuman yang sangat kuat. Kami dapat mengesan arah bunyi tersebut. Tak silap lagi ianya datang dari arah tapak pembinaan asrama. Kami segera bergegas ke sana. Setibanya di situ kami sangat terkejut besar apabila kami dapati seorang pekerja berbangsa Cina telah jatuh dari bangunan tersebut. Kawan-kawan pekerja tersebut segera mendapatkan beliau. Aku dan kawan-kawanku tergemam. Tidak boleh cakap apa-apa sudah, sebab tubuh pekerja berkenaan dibasahi dengan darah. Aku yakin dia telah mati memandangkan keadaan sangat tragis ya guys. Dia bercerai, ini bercerai dengan yang ini. So kawan aku yang ikut aku nih tiba-tiba pingsan. Aku pula nih macam patung terpaku dekat sana. Sebab siapa yang tak terpaku? Kau nampak ini dengan ini dah tercabut. Confirm lah orang tu dah tak ada punya. Pada malam tersebut kami tidak dapat tidur dengan nyenyak. Tambahan lagi kami adalah orang pertama yang menyaksikan kejadian itu. Warden asrama menasihati kami supaya bawa bertenang. Tapi aku benar-benar tidak dapat melupakan kejadian itu, lebih-lebih lagi jika teringatkan keadaan tubuh bangsa yang amat mengerikan. Malam makin larut, aku cuba melelapkan mata. Tiba-tiba aku terdengar seperti ada sesuatu yang sedang menghampiriku. Aku meluaskan pandangan sekeliling. Mataku liar mencari benda tersebut. Hidungku mulai terbau sesuatu yang sangat hanyir, seperti bau darah. Jadi aku tersentak. Aku mendongak ke atas. Aku dapati darah mengalir dari kipas di siling. Banyak sekali darah yang mengalir di kipas tu. Jadi aku ni beranikan diri untuk bangun. Mataku tiba-tiba tertumpu ke arah kawanku Mila. Ya Tuhan, aku lihat beberapa orang berjubah kuning sedang mengelilinginya. Aku beranikan diri untuk menghampiri mereka. Kawan-kawanku yang sedom sudah lama dibuai mimpi. Dengan keyakinan aku menegur orang-orang yang berjubah kuning berkenaan. Siapa kamu semua? Mereka tidak menjawab pertanyaan aku. Aku mulai syak sesuatu. Aku beranikan diri lagi dengan memegang salah satu daripada mereka, tetapi tanganku polos. So apa yang dia pegang tu tembus saja. Jadi kamu tahu benda tu bukan manusia ya guys. Kalau manusia takkan tembusnya. Ternyata mereka tidak menghiraukan kedatanganku. Aku terpingah. Mereka bangun dari katil Mila dan menuju ke tingkap yang bertentangan dengan tempat kemalangan petang tadi. Aku dapat melihat dengan jelas mereka menembusi dinding-dinding asrama dan terus melayang ke angkasa. So apalagi Denny terus terpegun lah. Tiba-tiba lamunan aku tersentak apabila dikejutkan oleh seorang kawanku yang bernama Lin. Bukan nama sebenar ya. Rupanya bukan aku seorang yang menyaksikan peristiwa itu. Lin juga sempat menyaksikannya dan nampak sangat muka Lin ini sangat tercegang di tengah ketakutan lah. Siapa yang tak ketakutan kau nampak benda tu lipas dekat dinding.
Takkan kau pula berikan salam pula, Assalamualaikum, masuklah, datang nak beraya, bertandang. Mustahil. Jadi si Lin ni kelihatan begitu takut sampailah dia menangis. Badannya terasa panas dan menggigil. Aku cuba menenangkan Lin, dapat juga aku tenangkan. Lega rasanya bila dia kembali seperti sedia kala. Kami bercerita panjang tentang pengalaman masing-masing melihat peristiwa yang berlaku tadi. Lin menyatakan padaku yang dia ternampak ada 2 orang lelaki berjubah kuning hendak memukul aku dengan kayu. So, ada yang mau memukul dia nih dengan kayu dari arah belakang. Tapi mereka tidak berjaya karena dihalang oleh seseorang lelaki yang berjubah kuning yang lain. Ya, aku betul-betul terkejut. Aku bertanyakan Lin sama ada dia nampak atau tidak lelaki berjubah kuning mengelilingi si Mila. Dia jawab tidak. Aku semakin hairan bagaimana 2 peristiwa boleh berlaku dalam waktu yang sama tapi berlainan keadaan. Sekiranya yang satu nih si pencerita dia nampak benda lain yang terjadi dan si Lin nih nampak benda lain yang terjadi. So tidak dalam pandangan yang sama ya guys. Cuma ketika laki-laki berjubah kuning itu melayang ke angkasa saja kami dapat menyaksikan peristiwa yang sama. Suasana semakin suram, aku dan Lin masih tidak dapat tidur. Tiba-tiba suara orang menjerit seperti diserang sesuatu kedengaran di tingkat atas. So serentaklah dengan itu juga kedengaran bunyi dentuman yang kuat dari arah yang sama. Macam saya takut pula ada pula yang lompat pergi bawah. Jadi kita teruskan. Aku bergegas keluar, aku lihat penghuni-penghuni yang lain juga tercengang-cengang di luar dorm. Masing-masing tertanya apakah yang berlaku. Badan juga kelihatan terpinga-pinga. Suara jeritan dan lolongan tadi semakin menjadi-jadi. Kali ini bukan lagi seorang, tapi ramai. Aku semakin ingin tahu. Jadi Warden meminta sesiapa yang berani untuk mengikutinya naik ke atas. Aku dan 5 orang lagi rakan mengikuti Warden naik ke atas. Setibanya kami di sana, kami dapati beberapa orang penghuni dom emas sedang merangkak di kaki 5 seperti biawak. Aku mengucap panjang, kami coba menangkap mereka tapi tidak berjaya karena bilangan yang hendak ditangkap lebih dari yang menangkap. Kayak gimana tuh guys? Warden mengarahkan penghuni yang tidak naik ke atas untuk mendapatkan bantuan Warden Aspura. Bantuan yang diharapkan sia-sia saja karena tidak seorang pun Warden Aspura yang terjaga, termasuklah penghuni Aspura sendiri. Kami mulai cemas, bilangan penghuni yang dirasuk semakin banyak, so kira berjangkit-jangkitlah. Dari 11 orang hinggalah berpuluh orang. Satu dom berkenaan. Mereka menjerit, melolong dan tak kurang pula yang mengilai. Kami terpaksa mengepung mereka. Warden mengarahkan kami supaya membaca apa saja ayat suci yang kami ingat sambil menguasai mereka. Keadaan semakin kelam kabut apabila ada yang dirasuk itu mulai bertindak liar. Mereka mulai berlari-lari menuruni tangga, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hendak ditangkap mereka tak berdaya sebab dorang tu sikit saja. Kami tawakalas kepada Tuhan, kepada Yang Maha Esa. Di bawah mereka mulai menggoncangkan pagar yang memagari kawasan Aspuri. Warden meminta supaya kami beramai-ramai memegang mereka supaya mereka tidak merobohkan pagar untuk lari keluar. Mereka meraung-raung di saat aku memegang salah seorang daripada mereka. Aku rasakan seperti tubuhku digoncang dengan begitu kuat. Aku mula membaca ayat kursi, kegilaannya semakin menjadi-jadi. Aku menempleng, kiranya dia tempeleng lah salah satu budak yang berkenaan.
terus pingsan tuh budak. Jadi menyadari perbuatan aku tuh sangat berkesan. Kami beramai-ramai pun menampar penghuni yang berada di situ. Mereka pingsan seraya dengan itu azan subuh berkumandang dengan sayupnya. Pagi itu ramai di antara yang tidak boleh ke sekolah karena letih. Apabila ditanya kepada penghuni yang dirasuk apa yang terjadi semalam, mereka hanya menjawab mereka tidur dengan nyenyak sekali. Bila kami menceritakan apa yang berlaku semalam, mereka bagaikan tidak percaya. Berita dirasuk beramai-ramai sampai ke pengetahuan penghuni Aspura. Mereka juga terkejut karena tidak seorang pun yang mendengar bunyi jeritan, kecuali dom yang di bawah dia dan di atas tuh terlibat. So malam tuh kami mengadakan sembahyang hajat beramai-ramai untuk meminta dijauhkan dari sebarang malapetaka. Pengetua juga menasihati kami supaya tidak mengingati peristiwa berkenaan. Menurutnya lagi, peristiwa berkenaan hanyalah untuk menguji kesabaran kami. Aku tidak dapat merumuskan keadaan peristiwa berkenaan ada kaitannya dengan kematian si pekerja yang aku pun tergemam, gak bisa mau cakap, okay? Tapi ada cerita yang mengatakan kematian pekerja berkenaan dirancang oleh abangnya sendiri dan rohnya ingin menuntut bela. Tapi siapa tahu kan, sebab peristiwa ini adalah satu pengalaman yang amat berharga. Kalau betul lah dirancang oleh abang dia sendiri, memang si rohnya ini memang tak tentram lah. Guys, cerita hari ini bukan lagi pendek, memanjang dah. Sebab dua cerita yang tergabung. So if you like storytelling saya, ada yang perlu diperbaiki, korang komen aja kat bawah. Oke? And guys, jangan lupa subscribe dan like channel ini. On notifikasi belnya supaya kalau macam saya upload video, kamu akan dapat notifikasinya. Oke guys? Kalau kamu ada cerita seram, ntar aku akan ceritakan di video akan datang. Setakat nih ada satu, tapi saya belum mau bawa cerita nih. Kita tunggu malam Jumat. And thank you kepada Imal sebab send email itu kepada saya. So see ya guys at the next video and